ingin membentangkan tentang tugasan ketiga, iaitu rekap bentuk dan pengajaran daripada kumpulan kedua. Yang pertama, topik yang kami pilih adalah Sains Tahun 4 dan kami memilih Pinterest sebagai social dan new media activity bagi tugasan ini. Okey, apa itu Pinterest? Pinterest kita boleh agihkan kepada dua perkataan, iaitu satu pin dan satu lagi interest. Pin kita boleh dimaksudkan sebagai bahan atau benda yang kita akan dicari, dan juga interest adalah minat. So Pinterest sebagai satu bahan yang kita minat dan cari untuk mendapatkan. Okey, di sini dalam Wikipedia, Pinterest dimaksudkan sebagai syarikat aplikasi media sosial dan web mudah alih yang mengendalikan sistem perisian yang dirancang untuk mencari maklumat di internet, terutamanya menggunakan gambar dan pada skala yang lebih kecil, GIF dan video. Lain kata pula Pinterest dipanggil sebagai mesin penemuan visual. Disebabkan dalam Pinterest kita boleh cari apa bahan yang kita ingin mendapatkan. Okey, yang ini adalah langkah untuk membuatkan akaun dalam Pinterest. Okey, langkah satu, kita dihendaki buat akaun Pinterest, iaitu kita untuk menyediakan tapak Pinterest, kita kena buka akaun Pinterest dulu. Dalam web kita kena cari create account Pinterest ataupun login Pinterest. So dengan itu kita akan dapat yang ni. Dengan ni kita boleh login Pinterest. Kalau awak tak ada account Pinterest, awak dikehendaki register dulu. Baru anda boleh membuka account Pinterest. Langkah ketiga, profile Pinterest. Bila awak dah register dalam account Pinterest, anda akan dapat profile anda. Dalam profile itu anda boleh upload awak punya gambar profile. Lepas tu tambah butiran anda. Anda boleh juga upload apa yang anda ingin buat naik. Langkah keempat adalah anda kena create board, iaitu adalah buka tapak baru. Yang tu yang kita hendak buat dalam aktiviti pembelajaran kita. Dalam create board, anda diperlukan mengisi nama, visibility dengan date, iaitu tarikh. Okey, yang ni tapak baru. Yang ni tapak yang dibuat oleh kami, iaitu Sains Tahun 4. Lepas tu dekat sini ada komen, anda boleh komen apa yang anda perlu komen. Lepas tu di sini anda boleh tambahkan gambar. Yang ini adalah contoh soalan yang kita create, iaitu senaraikan 3 sifat logam dan bukan logam dalam bentuk jadual. Yang ini contoh tapak yang disediakan. Okey, objektif bagi aktiviti ini adalah mengenal pasti sifat dan kegunaan logam dan bukan logam dengan mengakses Pinterest. Yang ini adalah faktor-faktor yang kita dapat daripada Pinterest. Yang pertama adalah saling bergantung positif, iaitu usaha setiap ahli akan memberi faedah kepada ahli kumpulan. Yang kedua, tanggungjawab kumpulan. Setiap ahli bertanggungjawab untuk membantu kumpulan bagi mencapai objektif pembelajaran, iaitu yang kita nampak tadi tu. Yang ketiga, kemahiran interpersonal. Setiap ahli kumpulan mesti bermotivasi, boleh berkomunikasi secara berkesan. Yang keempat, interaksi bersemuka antara murid, iaitu membantu kejayaan ahli dengan berkongsi sumber. Yang kedua, mengajar antara satu sama lain, iaitu peer teaching. Dan terakhirnya adalah proses kumpulan, iaitu refleksi daripada setiap murid. Yang ini untuk mengekalkan perhubungan kerjasama yang efektif. Selamat sejahtera, saya Suganta Mala. Okey, saya rasa kawan ahli kumpulan saya iaitu Asanti dah terang tentang apa maksud Pinterest, objektif Pinterest dan macam mana kita gunakan Pinterest dalam PDP. Sekarang bahagian saya adalah untuk menerangkan tentang langkah aktiviti. Okey, yang pertama adalah guru memaparkan URL dan kata laluan untuk daftar Pinterest dengan menggunakan projektor.
Yang kedua, murid dapat menerangkan arahan soalan di tapak Pinterest. Maksudnya, guru menyediakan atau memberi soalan dalam tapak Pinterest dan murid boleh mengakses dan boleh mencari bahan. Setiap kumpulan akan menjawab tugasan mengikut kumpulan. Langkah keempat merupakan mereka perlu mencipta bot ataupun tapak iaitu sendiri untuk kumpulan masing-masing. Untuk langkah kelima adalah murid mencari maklumat seperti gambar, animasi, muzik, video dan masuk dalam tapak yang dihasilkan oleh kumpulan tertentu. Yang keenam, kumpulan lain boleh memberi komen pada hasilan mereka. Jika dah siap semua, kumpulan lain boleh memberi komen. Yang ketujuh, guru pula pinkan jawapan yang betul. Okey, jika dah siap, mereka dah bagi komen, jika katalah jawapan itu betul, guru akan pinkan jawapan itu. Maksudnya, murid akan memahami jika guru pinkan jawapan muka surat ataupun tapak itu, maksudnya jawapan itu betul. Kalau kurang pasti ataupun salah, guru tidak pinkan. So, murid akan mencari lebih bahan untuk memenuhi kehendak soalan. Jika jawapan memuaskan, dah betul semua, guru akan memberikan ganjaran seperti bintang. So, ganjarannya boleh dilihat oleh setiap kumpulan. Okey, seterusnya ada dua aspek. Satu adalah knowledge retention, yang kedua adalah engagement. Okey, knowledge retention ni dia akan membahagikan soalan ni dalam pelbagai bentuk. Okey, contoh satu, senaraikan 3 sifat logam dan bukan logam dalam bentuk jadual. Okey, murid kena mengambil jadual dan senaraikan bahan logam dan bukan logam. Ataupun contoh yang kedua adalah banding beza kegunaan logam dan bukan logam dalam peta pemikiran. Okey, cikgu akan bagi soalan peta pemikiran. Murid akan mencari peta pemikiran yang sesuai dan selipkan dalam tapak berikut. Okey, yang kedua adalah engagement. Engagement maksudnya dia ada 3 elemen iaitu kognitif, tingkah laku ataupun sosial. Okey, kognitif ni berkaitan tentang pemikiran. Contohnya murid mengetahui dan memahami mengenai peta buih berganda. Seterusnya murid memberikan jawapan dalam pelbagai bentuk. Contohnya dalam gambar, dalam lukisan ataupun dalam maklumat. Yang kedua, tingkah laku, iaitu murid memberi peluang kepada semua ahli kumpulan bagi terlibat dalam aktiviti kumpulan. Okey, kaedah ini adalah secara berkumpulan. So, setiap murid akan memberi pandangan ataupun memberi tugasan dalam kerja tersebut. Maksudnya setiap ahli kumpulan tu kena terlibat dalam tugasan tersebut. Yang ketiga adalah sosial. Sosial ni murid dapat menerima ataupun memberi pandangan kepada hasilan kumpulan lain untuk berkongsi maklumat. Okey, untuk ni kita juga, kumpulan kami juga menyediakan rubrik. Rubrik ni berdasarkan penghasilan Pinterest. Ini rubrik tersendiri. Okey, rubrik ni mengandungi kriteria login dalam Pinterest, mencipta bot, kreativiti dan kehaslian, fungsi, kerjasama dan kepantasan. Okey, cikgu akan memberi markah ataupun menilai Pinterest ni berdasarkan rubrik ini. Okey. Yang ketiga adalah kita ada 3 aspek iaitu real world problem, building cooperation and facilitation. Okey, untuk real world problem ni murid akan memasuki diri sendirinya dalam dunia sebenar. Okey, berdasarkan contoh satu, okey, untuk dia akan menyediakan bahan logam dan bukan logam, menyediakan dalam bentuk jadual. Maksudnya murid dikehendaki bergerak ke sekelilingi sekolah secara berkumpulan. Okey, mereka akan bergerak
berdasarkan soalan tersebut. Secara kumpulan, murid mencari dan mengumpulkan bahan logam dan bukan logam. Melalui mencari, dia boleh sentuh, dia boleh rasa. Itu bahan logam ataupun bukan logam. Itu adalah fizikal, seperti fizikal. Lepas tu, murid mengklasifikasikan bahan logam dan bukan logam. Berdasarkan maklumat yang didapat, murid mencari sifat bahan logam dan bukan logam dengan menggunakan laman web. Okey, berdasarkan contoh 2, beberapa ahli kumpulan dapat dipilih untuk menebual dengan tukang kebun mengenai kegunaan beberapa bahan logam dan bukan logam. Okey, kalau dia dah cari bahan logam dan bukan logam, berdasarkan contoh 2, kalau murid tak tahu apa kegunaan bahan logam dan bukan logam, murid boleh menemubual dengan tukang kebun apakah kegunaan bahan logam dan bukan logam. Okey, ini berdasarkan mereka ada kerja sosial dengan tukang kebun tu. Yang kedua, cooperation ni, murid melakukan aktiviti secara kumpulan apabila mencari bahan logam dan bukan logam di sekitar sekolah. Mungkin dalam satu kumpulan kalau ada 6 orang, dia akan bahagikan kepada 3-3, iaitu 3 orang pergi mencari bahan, yang 3 orang tu dia akan mengaplikasikan hasilan ni dari hasilan ke laman web. Yang terakhirnya, facilitation tu kemudahan. Maksudnya murid menyediakan ruang komen. Ruang komen dalam tapak Pinterest bagi menerima komen. Okey, kalau dia juga akan menyediakan butang like dan dislike untuk menilai penghasilan setiap tugasan. Kalau murid mendapat dislike yang banyak, maksudnya jawapan itu mungkin salah ataupun kurang pasti. So, kumpulan itu dapat peluang untuk menambahbaikkan hasilan mereka. Okey, secara kesimpulan, Pinterest ni sangat berguna bagi sesiapa sahaja untuk mendapatkan idea baru untuk memperkembangkan kerjaya atau perniagaan mengikut keperluan. Pinterest juga dapat digunakan sebagai tempat untuk meningkatkan tahap pendidikan melalui perkongsian ilmu dan pengetahuan dengan mempelajari bahan-bahan yang berguna. So, ramai guru pada masa ini, mereka tak ada kesedaraan untuk menggunakan Pinterest dalam PDP. So, kami memilih Pinterest ni sebagai memberi kesedaraan kepada guru-guru, pencara untuk menggunakan Pinterest dalam PDP. Pinterest ni boleh guna dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Boleh guna seperti Flip Classroom, Google Classroom dan sebagainya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap semua orang faham tentang Pinterest. Sekian, terima kasih.